Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila mana kita perkatakan soal perkahwinan, soal berkahwin atau bernikah, ia merupakan satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam bidang fiqh sekalipun satu bab membicarakan khusus mengenai munakahat, mengenai bernikah atau berkahwin. Oleh kerana ia merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam, sehingga Islam mewajibkan umat-umatnya bernikah atau berkahwin. Sehingga Rasulullah SAW menganggap orang-orang yang tidak mau berkahwin, orang-orang yang tidak mau bernikah, Nabi tidak akan mengaku umat. Ini jelas daripada hadis Rasulullah SAW. Qala Rasul, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqa Rasulullah, yang bermaksud bernikah atau berkahwin itu adalah sunnah aku, cara amalanku, cara hidupku. Maka sebab itu, barang siapa tak mengikut cara aku, barang siapa tak suka cara aku, maka dia bukan umat aku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, atas dasar inilah Islam mensyariatkan perkahwinan. Dan kalau boleh, setiap perkahwinan yang diadakan itu berkekalan, berterusan hingga ke akhir hayat. Tetapi malangnya, persoalannya, kenapa? Sampai ke hari ini, perceraian masih berlaku. Krisis rumah tangga masih melanda masyarakat Islam. Masih melanda rumah tangga Islam. Masih melanda keluarga Islam. Persoalannya kenapa? Bahkan, di setengah negeri dalam Malaysia khususnya, jumlah perceraian semakin meningkat. Padahal, Rasulullah sendiri menasihatkan kita, berkahwin jangan bercerai. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah SAW, qala Rasul, tazawwaju wa la tutalliqu. Berkahwinlah kamu dan jangan bercerai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk mencapai matlamat ini, supaya setiap rumah tangga yang kita bina berkekalan sampai ke akhir hayat, hanya maut yang memisahkan kita. Maka sebab itulah, di dalam hukum fiqh, dalam bicarakan bab munakahat atau bab perkahwinan, bermula daripada saat memilih jodoh. Maka sebab itulah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, soal memilih jodoh, jangan kita anggap perkara yang enteng. Jangan anggap perkara yang mudah. Kerana ia merupakan asas untuk menentukan rumah tangga itu bahagia ataupun tidak, berkekalan ataupun tidak. Maka sebab itulah kita perlu ingat bahawa perempuan yang bakal kita kahwini, perempuan yang bakal menjadi isteri kita itu adalah merupakan sebagai tapak semayan yang akan ditaburkan benih-benih kita, yang akan melahirkan zuriat-zuriat kita. Maka sebab itu, tapak semayan ini perlu baik, perlu elok. Justru itulah Rasulullah SAW bersabda, qala Rasul, takhayyaru linutafikum fa'inal irqa dasas. Sadaqa Rasulullah, yang bermaksud, pilihlah tapak semayan kamu. Pilih, cari yang elok-elok. Itu merupakan tapak semayan yang akan tabur benih kita. Sebab kata Nabi, fa'inal irqa dassas. Kerana tapak semaya yang tidak baik akan melahirkan benih-benih yang tidak baik. Akan melahirkan anak-anak yang tidak baik. Maka sebab itulah Islam amat mengambil berat soal pemilihan jodoh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana tersebut soal pemilihan jodoh, biasanya Allah berikan satu kuasa memilih kepada lelaki.
orang lelaki akan memilih mana satukah perempuan-perempuan yang akan dikahwininya. Tapi tidak menjadi kesalahan kalau perempuan juga berhak memilih. Perempuan juga boleh memilih. Seperti mana Khadijah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun disebut soal kuasa memilih pada lelaki, tapi ingat, kuasa untuk menentukan sama ada diterima atau ditolak, itulah pada perempuan. Maka sebab itulah, dalam melaksanakan tanggungjawab bagi pemilih ini, kita kena pilih perempuan yang baik-baik, perempuan yang elok-elok. Dan jangan sekali-kali kita pilih perempuan semata-mata kerana harta mereka, kerana dia orang kaya, kalau dia banyak duit, kerana dia mewah, kerana mana-mana perkahwinan yang didasarkan semata-mata kan harta dan kekayaan, maka harta ini tak akan menjamin kebahagiaan. Banyak disebutlah hadis-hadis Nabi, di antaranya qala Rasul, la tatazawjun nisa' limaliha fa'asa amwalihinna an yutghiyahunna. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, jangan sekali-kali kamu mengahwini seorang perempuan, kamu pilih seorang perempuan semata-mata kerana kamu nakkan hartanya. Maka boleh jadi harta inilah yang akan menjadikan ia melampaui batasan. Memang, muslimin muslimat, tidak kita nafikan bahawa berapa ramai orang-orang berkahwin semata-mata kerana harta, tetapi harta tidak menjaminkan kebahagiaan. Akhirnya, rumah tangga mereka musnah juga. Berapa orang berkahwin semata-mata kerana harta, rumah tangga mereka tidak bahagia juga. Maka sebab itu, jangan berkahwin semata-mata kerana harta. Begitu juga, Rasulullah menasihat kita, jangan berkahwin yang memilih seorang perempuan semata-mata kerana kecantikannya, semata-mata kerana rupanya, kerana handsome-nya, kerana lawanya. Sebab mungkin lawa itulah yang akan mencacatkan perangainya, yang akan mencacatkan budi pekerti, pakai-pakai lagi. Maka sebab itulah, di akhir sekali, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut sebagai satu faktor dasar bahawa perkahwinan hendaklah didirikan atas dasar agama. Berpandu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, tunkahul mar'atu li arba', limaliha, lihasabiha, walidiniha, lijamaliha, walidiniha, fadfar bizatid din, taribat yadak. Yang bermaksud, kata Nabi, biasanya dikahwini seorang perempuan itu kerana 4 perkara. Ini kebiasaan. Ada seorang lelaki dia milih perempuan kerana hartanya. Kalau dia orang kaya, dia anak orang kaya, dia anak korporat. Dan ada orang milih perempuan semata-mata kerana bangsawannya, kedudukannya, bapa insya-Allah, bapa dia datuk, bapa dia Tan Sri. Berkemungkinan. Ada seorang lelaki memilih perempuan kerana kecantikannya, semata-mata kerana cantiknya, rupa parasnya, rupawannya. Dan tak kurang juga yang memilih perempuan kerana agamanya. Kadang dia orang beragama, kadang dia anak Pak Lebay, dia anak Pak Imam. Maka Nabi kata di akhir hadis ini, fazfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan-perempuan yang beragama, pasti menguntungkan kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau ini merupakan satu jaminan daripada Rasulullah sendiri. Kalau kita nak rumah tangga kita bahagia, mendapat keberkatan, keuntungan dunia dan akhirat, maka pilihlah pasangan-pasangan yang beragama. Kerana rumah tangga yang didirikan atas dasar agama, kerana perempuan itu beragama, kerana lelaki juga beragama, maka insya-Allah perkahwinan ini akan diberkati dan akan mendapat kebaikan dan keuntungan dunia dan akhirat. Maka sebab itu muslim-muslim yang dirahmati Allah, ingat, jangan pandang ringan soal pemilihan jodoh. Kerana ini merupakan satu faktor untuk menjaminkan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau terlihat dalam hadis yang saya baca tadi, hadis di mana baginda Rasulullah menyebut fazfar bidzatiddin. Tadi baca adak. Pilihlah perempuan-perempuan yang beragama, pasti menguntungkan kamu. Dalam soal ini kita perlu pahami betul-betul bahawa dalam hadis ini seolah-olah memberitahu kepada kita bahawa yang Nabi perintahkan untuk memilih ini orang lelaki. Bila nak berkahwin, orang lelaki kena cari, kena pilih. Tetapi tak semestinya orang perempuan tidak boleh memilih. Cuma Islam memberi kuasa memilih kepada kaum lelaki. Pilih perempuan-perempuan yang beragama. Sebelum dia memilih perempuan beragama, berarti dia sendiri kena beragama dulu. Apa arti kalau dia pilih perempuan beragama, anak Pak Imam, anak Pak Bilal, orang sembahyang, orang beribadat, tiba-tiba dia sendiri tak sembahyang? Berarti itu not fair lah. Maka sebab itu, kalau dia nak pilih orang beragama, dia sendiri kena beragama. Cari perempuan-perempuan yang beragama. Maka sebab itu dalam konteks ini, kita mesti ingat bahawa kalaupun kuasa memilih pada perempuan, pada lelaki, tetapi perempuan juga diberi kuasa. Apa kuasanya? Itu kuasa nak menentukan sama ada pemilihan itu diterima ataupun ditolak. Contohnya, kita katakanlah seorang lelaki berkenan seorang perempuan. Setelah dipilih, berjumpa seorang perempuan. Dia berkenan. Lalu dia masuk Minang. Tak semesti pemilihan itu akan ditepati. Tak semestinya pilihan itu diterima. Boleh jadi pihak perempuan akan menolak. Disebabkan alasan-alasan, sebab-sebab yang munasabah. Maka sebab itu, walaupun kuasa memilih pada lelaki, tetapi kuasa untuk menentukan hanya pada perempuan. Maka sebab itu orang lelaki, bila dia nak seorang perempuan, dia masuk Minang, tiba-tiba keluarga tolak. Tidak ada jodoh. Kita kata Assalamualaikum, belah lah, tunggu apa lagi? Maka sebab itu berlaku hari ini, satu kesilapan tak disengajakan, bila seorang lelaki nak seorang perempuan, walaupun pinangannya ditolak, dia nak juga. Sehingga tak dapat cara baik, dia laku cara yang tidak baik. Sebagai contoh, kita katakanlah, kalau dia minang cara baik tak dapat, kadang-kadang dipujuk, dibawa lari. Lari mana? Kahwin sebelah sana. Justru itu, dalam Islam, tidak seharusnya timbul unsur-unsur paksaan dalam perkahwinan. Seperti mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kamu. Maksudnya tidak halal, tidak haram. Tidak dihalalkan bagi kamu memiliki seorang perempuan sebagai isteri dengan cara paksa. Artinya soal berkahwin tidak boleh paksa. Dia nak persetujuan kedua belah pihak. Lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Kalau dipaksa-paksa, terkadang berbagai cara paksaan. Sama ada dia pujuk-pujuk bawa lari ke, ataupun cara pujuk, cara baik tak nak juga ke, pasal banyak senyonyong ke. Macam-macam cara kita boleh buat. Ini tak dikenaki oleh Islam. Sebagai contoh, pernah berlaku bagaimana seorang lelaki amat berkenan dengan seorang perempuan. Maka dia nak berkahwin dengan itu. Tapi perempuan menolak. Keluarganya menolak. Lalu, dia berjumpalah dengan dukun-dukun, dengan pawang-pawang, dengan bomo-bomo, minta buatkan benda senyonyong ke, serbuk guna-guna ke. Nak juga perempuan itu. Akhir sekali, serbuk yang diserah perempuan itu, yang makan mak dia. Anak tak kena, mak yang kena. Akhirnya, mak yang jadi sasau. Apakah ini Islam nak? Maka sebab itulah, tuan-tuan, puan-puan, di awal perkahwinan ini, soal pemilihan jodoh perlu diambil kira. Jangan sekali-kali ada unsur-unsur paksaan. Sama ada pada pihak lelaki maupun pada pihak keluarga.
Bahkan si bapa sendiri pun tak berhak memaksa anak itu berkahwin. Dalam soal ini kita perlu ingat bahawa perkahwinan bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun. Maka sebab itu biarlah berlaku secara rida. Secara suka, sama ada pihak lelaki, pihak perempuan, pihak keluarga, seluruhnya insya-Allah dengan harapan perkahwinan yang akan dibina ini akan mendapat keberkatan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Walaupun pihak keluarga, bapa atau ibu tidak berhak memaksa anak mereka berkahwin. Tetapi walau bagaimanapun, dalam soal perkahwinan, ibu bapa ada peranan. Anak-anak harus memahami bahawa sebagai seorang bapa atau wali atau ibu mempunyai hak ke atas pasangan-pasangan anak-anak mereka. Ini jelas daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab seorang bapa terhadap anaknya 3 perkara. Yang pertama, memberi nama yang elok-elok sebab anak dilahirkan. Yang kedua, mendidik, mengajar, memberi ilmu kepada anak-anak mereka dengan ilmu yang berguna sebab mereka mula berakal. Dan yang ketiga, menentukan pasangan jodoh untuk anaknya bila anaknya sudah dewasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini, yang akhir sekali itu, Nabi beritahu kita bahawa mak bapak punya peranan untuk menentukan bakal pasangan anak-anak mereka. Mak bapak ada peranan untuk menentukan bakal menantu mereka. Maka sebab itu, anak-anak, jangan sekali-kali membelakangkan peranan keluarga. Lebih-lebih lagi ibu bapa. Sebetulnya dalam Islam, kita perlu faham bahawa kalau saya sebagai seorang anak gadis, tiba-tiba saya mendapati ada seorang lelaki berkenan dengan saya. Terdapat seorang jejaka berminat kepada saya. Maka saya jangan pandai-pandai. Seharusnya saya beritahu dia, wahai saudara, kalau betul saudara nak saya, sudah berminat kepada saya, datangilah bapa saya. Datangilah wali saya. Berjumpa dengan keluarga saya. Itu sepatutnya. Tapi malang yang berlaku pada hari ini, mungkin terdapat di kalangan gadis-gadis kita, berkenalan, bercinta, berjanji, bersumpah setia, mak bapak haram tak tahu lagi. Mak bapak tak kisah lagi. Sampai dah bersumpah, bersetia, sehidup semati. Wah, konon-kononnya ke lautan api akan kurenang. Di mulut naga akan kerebut. Kononnya lah. Mak bapak tak tahu lagi. Sampai saat nak minang, rupanya bapak ada kandidat lain. Bapak ada pilihan lain. Bayangkan macam mana. Maka sebab itulah, dalam soal perkahwinan, ingat, jangan sekali-kali membelakangkan keluarga. Tapi malang pada hari ini, tuan-tuan. Malang dan malang. Kerana terdapat segelintir anak-anak gadis. Bukan saja membelakangkan keluarga. Bukan saya tak minta pada keluarga. Bahkan buat pilihan sendiri. Dia nak lelaki itu, dia nak jaka itu. Allah bapa yang tak berkenan. Walaupun bapa yang menghalang. Saya sanggup membawa kes ini ke mahkamah. Astagfirullahalazim. Di mana letak pendirian kita sebagai seorang anak. Bukan membelakangkan mak bapak, bahkan sanggup bawa kes ke mahkamah. Seolah-olah menghina mak bapak mereka sendiri. Ingat bahawa keberkatan pada perkahwinan, kebahagiaan pada perkahwinan, sedikit sebanyak bergantung dengan keredaan mak bapak. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi sebuah hadis qala Rasul, ridha Rabb, ridha walidain. Sadaqa Rasulullah. Keredaan Tuhan bergantung kepada keredaan kedua ibu bapa. Tapi kalau mak bapak tak redha, macam mana mak bapak nak redha kalau anak sanggup bawa kes ke mahkamah? Saman bapak dia. Subhanallah. Menangislah si bapak. Menangislah si ibu. Kadang si anak menang dalam perbincangan kes di mahkamah. Berkahwinlah mereka. Maka menitislah air mata ibu. Menitislah air mata bapak. Di mana letak kebahagiaan rumah tangga mereka? Sebab
kebahagiaan satu keluarga, keberkatan satu perkahwinan terletak pada keredaan mak bapak. Kalau mak bapak tak reda, macam mana Tuhan nak reda? Maka sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, kita berkahwin bukan untuk sehari, bukan untuk 2 hari, bukan untuk bersolok-solok sebulan, setahun, tetapi kalau boleh untuk selama-lamanya. Maka sebab itu, jangan membelakangkan keluarga dalam soal pemilihan jodoh. Kerana peranan mereka amat diperlukan dalam membina sebuah rumah tangga dengan harapan rumah tangga di mana itu bahagia, aman, sejahtera hingga ke akhir hayat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Awal sebuah perkahwinan mungkin bermula daripada pemilihan jodoh. Lepas itu bila dah bertemu, kita bertunang. Pertunangan merupakan perkara yang penting dalam perkahwinan. Iaitu sebelum sesuatu akad ejak kabul diadakan. Untuk membina sebuah keluarga atau rumah tangga, maka kita melalui proses pertunangan. Proses bertunang. Kalau dilihat, untuk apa Islam mensyariatkan pertunangan? Yang pertama sekali, mungkin kalau dilihat pada asal perkahwinan ini, mungkin perempuan tak kenal laki, laki tak kenal perempuan, macam zaman datuk-datuk kita dululah. Tapi sekarang pun tak kenal lagi dah. Walau bagaimanapun, khitabah, pertunangan masih diamalkan. Masih disyariatkan. Artinya, seorang laki pergi meminang seorang perempuan. Tujuannya supaya kita KIB. Kita KIB. Istilah ini maknanya perempuan yang kita pinang itu, kalau diterima pinangan kita beri tanda cincin. Tak kira lah cincin apa. Jangan pakai cincin gurkha sudahlah. Pakai cincin elok-elok sikit yang bertatah berlian. Tak kira lah. Maka perempuan yang bertunang itu, yang dipinang orang itu, selagi dalam iddah pertunangan ini, dalam masa pertunangan ini, dia tidak boleh diganggu oleh lelaki lain. Bahkan haram kalau dimasuk ataupun lelaki lain masuk minangnya. Nabi sebut sebuah hadis qala Rasul, lal khitabah ba'dal khitabah. Artinya tidak ada lagi pinangan selepas dipinang oleh orang lain. Artinya dalam masa pertunangan ini haram bagi lelaki lain masuk meminang perempuan ini. Baik, kalau gitu untuk apa? Untuk kita KIB, tahan dia, untuk dijadikan dia bakal isteri kita jika mencukupi syarat-syarat yang kita perlukan. Maka sebab itulah Islam mensyariatkan pertunangan. Dalam masa yang tertentu, untuk memberi peluang kepada lelaki, kepada perempuan, menyiasat, mengkaji siapakah bakal pasangan atau bakal suaminya atau bakal isteri. Itu masa yang terluang sekira-kira mencukupi untuk dia menyiasat siapakah bakal pasangannya, segi sifatnya, perangainya. Kalau okey, okey. Kalau tak okey, tak okey. Maka itulah yang dimaksudkan dengan pertunangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam konsep bertunang, kita perlu faham bahawa walaupun kita beri tanda, beri cincin sebagai tanda pertunangan, kita mesti ingat bahawa bertunang tak semestinya berkahwin. Perempuan yang jadi tunang kita tak mestinya menjadi hak milik kita. Maka sebab itulah dalam hukum fiqh mengatakan bahawa pertunangan harus diputuskan. Boleh ditamatkan.
Sebagai contoh, kita katakanlah, kita bertunang dalam masa sebulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan. Tiba-tiba, dalam masa ini, si laki mendapati pada perempuan ini ada sifat-sifat yang buruk, yang tak baik, yang suka untuk diperbaiki. Ataupun keluarga perempuan ada perangai yang tidak baik, atau tidak cocok dengan kehendak kita, kemauan kita. Atau pihak perempuan mendapati si lakinya perangainya buruk, kaki pukul. Misalnya, ada perkara-perkara yang tak kita ingini, yang mungkin sukar untuk diperbaiki, yang mungkin pada pandangan kita tidak akan membahagiakan rumah tangga kita bila mana kita berkahwin. Maka ini di antara alasan-alasan yang membolehkan pertunangan itu diputuskan. Tapi malang tuan-tuan dan puan-puan, malang. Dia kerana kesilapan ataupun tak faham, di mana masyarakat Melayu kita hari ini menganggap bila bertunang, dah pasti menjadi suami isteri. Ini satu kesilapan. Bertunang tak mesti menjadi suami isteri. Bahkan jika ada di kalangan kita, segelintir masyarakat Melayu kita, menganggap bahawa bila mana putus tunang itu merupakan satu keaiban. Satu benda aib. Siapa yang bercakap demikian? Memutuskan bertunang bukan perkara aiban. Sebab ini, jika sekiranya kita nak rumah tangga bahagia, kalau sudah ada gejala-gejala yang boleh merosakkan bahagia rumah tangga, apa perlu kita berkahwin? Kalau kita dah yakin, bila mana berkahwin akan bahagia. Kerana sifat dia, kerana perangai dia, kerana keadaan dia, latar belakang dia, dah takkan menjamin kebahagiaan. Maka kahwin buat apa? Putuskan pertunangan. Maka sebab tu, bahawa fiqh sini mengharuskan supaya pertunangan itu diputuskan jika sekiranya tidak ada unsur-unsur persepahaman ataupun ada perkara-perkara yang tidak boleh mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, maka pertunangan boleh diputuskan.